nak kena jawab tu. Tak jelas kan? Tak, arwah tu? UMNO. Silap. Sebab arwah Jadi, tu UMNO. UMNO. Sangat istimewa. Kenapa saya kata istimewa? Ni saya dah lama dah jumpa dengan ustaz ni. Saya tengok YouTube dia, saya dah tengok Facebook beliau. Saya dah yalah YouTube, TikTok beliau banyak viral dan sebagainya. Dan bersama dengan kita adalah Ustaz Yadim ataupun nama penuhnya Ustaz Zulyadin bin Abdullah yang juga merupakan bekas imam Masjid Rusila Marang Terengganu. Jadi kalau kita sebut Masjid Rusila ni kita selalu associatekan dengan Tuan Guru Haji Hadi lah. Tuan Guru Haji Hadi Masjid Rusila, itu association kita. Dan juga Ustaz adalah bekas imam Masjid Rusila. Graduan juga pun pelajar daripada Pondok Rusila sebenarnya. Ni kita akan tengok cerita kisah bagaimana beliau daripada sana pergi ke sini, daripada segi pemikiran, aspek pemikirannya, cara fikir beliau dan sebagainya. Dan pernah menjadi tenaga pengajar di Darul Mahad Rusila. Baik Ustaz, saya pertama sekali mengucapkan terima kasih Ustaz sanggup bersama dengan saya ini travel jauh. Okey, mungkin Ustaz perkenalkan dirilah, cerita sikit daripada pengalaman latar belakang Ustaz daripada sekolah rendah, kemudian sambung di mana dan sebagainya. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Saya mula-mula tu belajar kalau kecil dulu tadika lah. Tadika. Lepas tu pergi ke sekolah kebangsaan Rusila nang Sapada Jenang. Pada Jenang, lepas tu saya pergi ke pondok. Pondok nama Taman Islam di Kemaman, Kampung Besuk. Kampung Besuk Kemaman. Duduk 3 tahun lebih kurang. Kebetulan Tok Rajadi dia buka Ma'had. Ma'had Sanawi dia panggil. Ala moden sikit lah. Jadi saya pun balik dan belajar di Ma'had Darul Quran. Jadi apabila habis itu, saya pergi ke Mesir. Lepas tu ada masalah muadalah dia panggil. Nak masuk ke Azhar University tak boleh. Terpaksa masuk ke Ma'had Sanawi dia panggil. So Ustaz masuk ke ke Azhar dulu. Buat syariah lah masa tu. Masa tu. Jadi tak boleh nak masuk, terpaksa masuk Sanawi. Maknanya masuk Sanawi ni dekat rendah sikit lah. Untuk terus ke universiti tu. Duduk dalam 5 tahun, kebetulan saya ada berhubung surat ke Syria, kawan-kawan saya di Syria. Pasal saya tak berapa minat dulu di Mesir. Dia punya zahmah dia panggil, sibuk sangat di Mesir. Ramai sangat orang, naik bas pun kena kejar. Oh, bukan sibuk pelajaran, sibuk orang. Dia terlalu padat. Jadi saya pun tanya kawan-kawan kata mari ke Syria. Saya pun pergi ke Syria, saya pun bertemulah dengan orang-orang Syria ni, orang baik. Dia layan kita, dia kat tangan, dia jumpa, dia senyum, tanya khabar. Suka saya, kena dengan jiwa saya. Saya pun belajarlah di Syria. Belajar di Syria, masa tu saya sangat fanatik lah dengan PAH ni. Saya ingat PAH sahajalah yang betul, yang lain semua betul. Termasuk tabligh, termasuk ABIM, termasuk UMNO memanglah. Tak payah cerita lah, UMNO lagi tak cerita lah. Jadi saya masa tu apabila lagi belajar tu, saya masuk satu masa masuk maktabah. Saya mula nak cari buku lah. Saya tengok satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya. Saya baca buku dia, tulis Al-Wasatiyatu fil Islam. Sederhana dalam Islam. Sederhana dalam Islam. Saya kenal Sa'id Ramadan ni UMNO lah, saya kata sona lah. Kalau dulu saya kata bahasa Terengganu sona. Saya tak suka pasal dia kerja kerajaan, kono-kono dia sokong kerajaan Syria. Tapi biarlah saya tengok kitab dia. Kitab pun berat juga saya kata ni. Pasal sederhana. Pasal dia kata Islam ni kalau 100 lah. Apa nak jadi 50? Berapa dia 50 kan? Betul? Betul ke gini? Saya cuba baca sikit. Betul. Maksudnya betul yang Syekh tulis tu. Wasatiyah tu bukan 50, wasatiyah tu 100. Maksudnya ada di kalangan orang Islam ini, dia faham Islam tu melampau sampai ke 150, sampai ke 200, akhirnya perang akan jadi. Ya, yang berlaku di Syria lepas tu kan. Jadi saya masa tu semangat jumpa tok guru saya cakap apa Syekh dak lawan kerajaan. Pasal saya duduk Malaysia ke lawan kerajaan baru juang Islam. Ni tok guru dekat Syria. Syria. Jadi satu masa saya dengan doktor dulu doktor lagi lah, nama Ustaz Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Bekas yang tu, Menteri Agama tu. Menteri Agama. Saya selalu jalan dengan dia. Dan saya pun biasa berlawan dengan dia. Dia ilmiah, saya tak asuh. Jadi dia baik, dia tengok saya panas, dia lepaslah saya. Esok berlawan pula. Jadi satu ketika saya pergi belajar dengan dia. Belajar berguru luar kelas lah.
Pergi ke Suq Hamidi nama. Ni masa dekat mana? Dekat masa di Syria. Di Syria lah. Belajar tu saya rasa nak kecil, saya pun kata nak masuk bilik air. Dalam saya nak masuk bilik air, saya dengar tok guru saya tanya Ustaz Zul ni. Zulkifl dia tanya, Zuliadin tu kenapa dia hamasah, panah, pekai macam kerah ni. Kerah. Lepas tu saya baru dengar dia kata tu, Dr. Ustaz Zul jawab, Ustaz Zul kata Zuliadin tu parti Islam. Hizbul Islami fi Malaysia. Jadi saya dengar tok guru saya jawab, dah saya parti kafir lah. Kalau Zuliadin tu parti Islam, adakah saya parti kafir? Tok guru tu cakap macam tu? Saya nak marah lah dalam hati saya. Ustaz Zul ni tak defend saya, tak bertahan. Khabar betul-betul begitu. Jadi akhirnya saya jadi mangsa konon-kononnya. Jadi saya peganglah benda tu. Sampai masa saya terbuka dah, saya ingat balik. Oh betul. Syekh saya kata maksudnya letak nama Islam ni kadang-kadang bahaya maknanya. Kecuali letak nama Islam, pimpinan tu kena cerita bahawa parti ni walaupun letak nama Islam, dia tetap parti sebagaimana parti-parti lain maknanya. Jadi sepatutnya dia kena buat gitu ataupun dia buang, itu sepatutnya. Ya, itu sepatutnya. Lepas tu kebetulan nak cerita juga pengalaman Sheikh Said Ramadan Al-Butini dia mari ke Malaysia tahun 95. Mari ke Malaysia, saya dengar dia kata mari ke Malaysia. Saya kata berat pula lah. Dia mari buat cerita sini, fitnah ke parti PAH lah maknanya. Lalu dia mari, dia kata ke PAH ni gopoh melaksanakan hudud dengan kisah ni. Siapa surat khabar harakah saya panggil Ustaz Zul. Ustaz Zul, tengok ni sona ni berat ni. Apa yang marah kau orang buat hudud dengan kisah? Apa dia kata gopoh? Al-musta'jilun fi tatbiqi syariah dia kata. Jadi saya pun malah Ustaz Zul saya tak mau belajar dengan dia. Saya tak mau pergi dah kelas dia. Malam Selasa. Ustaz Zul pergi seorang dah saya kata. So, Ustaz belajar dengan Ramadan Al-Buti. Buti. Saya pergi jugalah di kelas dia tu. Jadi akhirnya ialah saya pun balik dulu ke Malaysia masa tu tahun 96. Berlaku tu mungkin 95 sekitar. Jadi 96 saya balik belajar saya nak kahwin, saya nak kahwin. Jadi kebetulan saya balik dalam 4 bulan 5 bulan ada berlaku kematian. Waris saya lah kod sepupu saya nama, saya panggil dia Pok Nang. Jadi waris saya ni yang abang pada dia mari jumpa saya. Jadi malam ni mayang jenazah dia kata. Dia tahu dah orang lain tak semayang. Jadi dia beritahu saya anak sepupu kan. Dan saya pun layang mereka ni. Jadi dia yakin saya mayang lah. Tak apalah, saya kata saya tunggulah. Dalam pukul 10 malam dia mari. Jadi saya ni tak ada arah nak panggil siapa. Panggil budak-budak sekolah je. Kata mari kita semayang jenazah lah kata. Saya pun semayang jenazah malam tu dalam pukul 10. Lepas tu kawan waris saya kata dia pergi ke kubur pula. Tak ada orang. Saya tak apa, saya pergi ke kubur. Jadi pergi ke kubur. Jadi saya esok nak jawab ni kalau orang tanya. Saya nak jawab lagu mana? Saya kata okey. Sebab apa nak kena jawab tu? Tak jelas kan? Arwah tu? UMNO. Silap. Sebab arwah tu UMNO. Dia ni pula kawan sekolah pada Tok Guru, jadilah umur lebih kurang sama. Dia ni kuatlah sikit pasal yalah dia cari duit lah melalui parti ni. Jadi saya pun ceramah di kubur. Saya kata kalau kita sayang kepada orang mati ni, waktu dia hidup dulu kita kena nasihat ke dia, saya kata. Saya ni masih ada lagi benda tu, ada lagi lah benda tu. Semangat ta'assub tu. Tapi saya nak jawab lah esok kalau orang tanya. Bukan saya pergi semayang saja. Saya dah ceramah kepada keluarga dia dan keluarga saya. Okey, tak apalah balik. Esok semayang Zuhur, semayang Zuhur, semayang subuh. Ada orang potong saya. Kan saya dia tu imam. Masa tu itu ustaz dah nak jadi imam dah. Saya pergi, ada orang potong. Apa saya kata dalam hati, okeylah. Semayang Zuhur, potong pula. Ada apa ni? Biarlah. Asar, potong pula. Mungkin orang marah ke saya tu. Malang ni kata ni. Tak apalah, petang dekat maghrib ayah saya mari. Ayah saya ni cakap keras sikit, dia bekas Tok Bilal di masjid. Orang panggil dia Tok Bilal Loh. Dia ni zaman Tok Bilal di zaman ayah Tok Guru lagi. Masjid Rusila tu. Rusila tu. Dah dia tua dah, orang lain lah pula. Dia kata, ada sekejap. Dia kata, Amung Asabang jadi Tok Imam. Dia kata, orang tak berakhir ke Amung? Kata, buat apa tak berakhir? Buat apa ya? Dia kata, malam memayang jenazah Pok Nang. Dia kata, orang marah belakang di kedai kopi ni, orang cakap. Okey. Tak payah jadi lah. Kata, tak apa ya, kita tak jadi. Kita bukan nak ya lama keni pun kita tak ambil, kita duduk tepi, kata ya. Tapi dah orang tak ada, saya marilah. Okey, tak apa. Saya pun, orang bang, saya lari naik atas. Ia 2 tekak masjid. Orang komak, saya turun.
2-3 hari tu jadi tok imam yang orang tua, yang ada anak, yang ada isteri, yang ada kesibukan dia, kosong pula tok imam. Jadi orang hok jaga masjid ada seorang lagi tu nama Abang Wen, saya panggil dia orang kuat tok guru jugalah. Jadi dia susahlah, mana kat pergi marah dia tok guru ni, tok imam tak ada, malu kita masjid ni. Masjid besar. Masjid besar, dia pun panggil, "Deng, warna tak ada you buat backing gitulah. Warna tak ada tok imam ni." Kita budak-budak. Kata, "Ayah saya tak bagi apa ni?" "Apa?" Dia kata, "Malang saya mayang jenazah orang UMNO malam ni." Tapi apa orang cakap dengan dia lah, kata, "Saya malah nak berlawang ayah," kata, "kalau orang lain mungkin saya lawang. Ayah malah." Abang orang pergi kata. Jadi kebetulan dia pergi jumpa ayah saya ada. Dia terpaksa bersegera. Pasal kat pergi nak semayang tak ada tok imam tu. Jadi dia mari betulan saya ada. Dia pun tanya, "Tak bila? Apa yang tak bagi adik jadi tok imam?" Dia kata orang jadi tok imam ni mesti orang suka. Kalau orang tak suka tak boleh jadi. Pasal saya belajar juga mana sikit-sikit kan tok imam mestilah dipilih. Dipilih dan disukai oleh imam. Apa yang kata tak boleh tak ada ni, tak ada tok imam. Kaki marah di tok guru lah gini. Dah kalau mu nak suruh Yadin jadi tok imam, mu tahanlah dia, mu belalah dia, mu jawablah. Sedangkan saya ayah nak jawab. Okey. Dah apa kata tak apa suka saya. Jadi akhirnya jadi baliklah jadi tok imam balik saya.